KPM. Selamat datang ke Kemahiran Sukan dan kami masih lagi berada di Sekolah Sukan Bukit Jalil dan kita nak perkenalkan ini satu lagi venue baru untuk kita adakan Sukan Gimnas Rada. Kami di dalam Dewan Olimpik di mana lahirnya ramai sekali jagoh-jagoh sukan bertaraf antarabangsa dari negara kita. Hai semua, saya Hanif Iswan. Kembali bersama kami, inilah Aktif Kemahiran Sukan dan betul kita nak perkenalkan satu lagi sukan yang terkandung dalam silibus pembelajaran Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu Sukan Gimnas Rada. Mungkin ada yang tertanya-tanya berkenaan dengan apa itu Gimnas Rada. Betul, dan inilah tujuannya untuk kita kongsikan berkenaan dengan pengenalan, apa kegunaannya dan bagaimana diaplikasikan berkenaan dengan Sukan Gimnas Rada ini. Ada sedikit perbezaan kabarnya dengan sukan gimnastik, tetapi asasnya itu yang akan kita pelajari satu persatu bersama dengan seorang guru dan juga cikgu yang sangat berpengalaman di dalam bidang ini, dan lebih menarik, semua yang dibawakan pastinya akan mengikuti silibus pembelajaran. Jadi kepada semua murid-murid di rumah, teruskan berada dengan kami dan kita nak ingatkan supaya patuh segala SOP, dan lebih penting dalam teknik pembelajaran Sukan Gimnas Rada ini, aspek keselamatan sangat ditekankan kerana ianya membabitkan satu gerak lakuan yang memang sangat kompleks tetapi menghiburkan juga, menyeronokkan dan lebih penting senang untuk dipelajari. Jadi kita nak teruskan dan kita nak mulakan sekarang Kemahiran Sukan Gimnas Rada. Saya sangat berbesar hati untuk memperkenalkan bersama dengan seorang cikgu Gimnas Rada untuk kita bersama selama 8 episod ni, iaitu Cikgu Rizwan. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar? Baik, sihat alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Cikgu, mungkin yang pertamanya kita boleh perkenalkan diri terlebih dahulu bersama dengan murid-murid di rumah. Silakan. Okey, nama saya Muhammad Ridwan bin Zakaria. Saya bertugas sebagai guru besar di Sekolah Kabataan Falda Alwi Muda Jempol Negeri Sembilan. Saya sangat bersah hatilah dapat hadir pada hari ini untuk berkongsi satu cabang gimnastik juga dipanggil Gimnas Rada. Betul, dan bila bercerita mengenai gimnastik, Gimnas Rada, mungkin sebagai pemahaman dengan lebih lanjut dalam kemahiran sukan ini Cikgu. Apa itu Gimnas Rada secara general ataupun secara umumnya Cikgu? Okey, Gimnas Rada ini adalah gimnastik untuk semua di mana dia tidak mengira gender, fizikal, sama ada dia tua ataupun muda ataupun anak-anak, dan dia dilakukan bersama-sama, beramai-ramai. Dia tidak panggil Gimnas Rada kalau tidak ramailah. Seorang tak boleh, dia mesti ramai. Gimnas Rada itu gimnas, perkataan gimnas itu daripada gimnastik lah. Dan strada itu dalam bahasa Itali. Strada maksudnya jalanan ataupun boleh juga digunakan untuk semua. Jadi gimnastik untuk semua ataupun gimnastik jalanan. Satu persembahan gimnastik yang tidak dipertandingkan. Dia tidak dipertandingkan dan tak ada kejohanan Gimnas Rada, tak ada. Dia persembahan Gimnas Rada. Game yang besar. Macam Olimpik 4 tahun sekali, dan pada tahun 2023 ni game dia akan berlangsung di Amsterdam. Wow. Amsterdam. Dan hebat. Saya tertarik dengan perkataan persembahan itu, dan lebih menarik juga kerana kita akan mengajarkan semua elemen dalam teknik persembahan Gimnas Rada ini bersama dengan murid-murid di rumah. Cikgu Rizwan dah bersedia? InsyaAllah. Jadi episod pertama ni apa yang akan kita ajarkan Cikgu? Okey, episod pertama ni kita lebih kepada pergerakan asas dalam gimnastik itu, kerana Gimnas Rada ini adalah meliputi semua elemen 6 perkara dominan dalam gimnastik, iaitu pergerakan kita, statik, mendarat dan sebagainya. Jadi kita basickan pada situ dulu, kemudian kita akan fokus kepada persembahan yang kita buat. Sedap kita mendengar penjelasan daripada Cikgu Rizwan ni. Maklumlah seorang guru besar, dan kita ingatkan juga, suka untuk kami maklumkan bahawa dalam aktiviti fizikal, riadah dan juga rekreasi, kita dibenarkan untuk membuka pelitup muka untuk kita melancarkan lagi pergerakan, kita melancarkan lagi pernafasan dan tidak berlaku sebarang masalah yang lain pula. Okey, tapi yang lebih penting kita patuh kepada SOP yang telah pun ditetapkan. Okey, kita nak mulakan sekarang, tapi sebelum itu cikgu seperti biasa dalam Kemahiran Sukan, kita nak cabar untuk lakukan aktiviti memanaskan badan terlebih dahulu yang berbeza daripada aktiviti-aktiviti Kemahiran Sukan yang lain. Jadi cikgu bersedia? Okey, boleh terima cabaran ini? InsyaAllah. Kita mulakan sekarang.
Okey, untuk aktiviti manaskan badan pada hari ini bersama saya di sebelah kanan Cikgu Fauzi dan sebelah kiri kita legend dalam gimnastik Cikgu Zamri. Alhamdulillah. Jadi kita mulakan memanas badan kita ini dengan pergerakan menyerap hentakan. Ya, ikut pelakuan saya dalam kiraannya. Perkataannya, angkat tangan, tumit diangkat ke atas, turunkan badan separuh dan pendang ke hadapan. Saya ulang balik semula. Angkat tangan, rapatkan ke telinga, turunkan, angkat berbola kaki, tumit jatuh ke bawah dan lutut dibengkokkan separuh. Dan kita buat kiraan dalam lagu. Berbola, tumit, lutut dan pinggul pandang ke hadapan. 1, berbola, tumit, lutut dan pinggul. 2, sebanyak kiraan 4. Yang pertama. Okey. 1, 2, mula. Berbola, tumit, lutut dan pinggul. 1, berbola, tumit, lutut dan pinggul. 2, berbola, tumit, lutut dan pinggul. Berbola, tumit, lutut dan pinggul. 4. Okey, itu yang pertama. Seterusnya, kita akan membuat pergerakan arch ataupun leding dalam bahasa Melayu dia. Meleding ke kanan dalam kiraan 1 dan meleding ke kiri juga dalam kiraan 1. Contoh, angkat tangan, rapatkan ke telinga, pandang ke kanan, bengkokkan kaki hadapan. Meleding, badan diledingkan. Itu dipanggil arch. 1, 2, 3, 4. Dalam kiraan 4. Kita mulakan. 1, 2, 3, 4. Okey. Ini untuk aktiviti manaskan badan, untuk melancarkan perjalanan darah kerana darah akan bergerak ke seluruh sel badan kita dan badan kita ni bersedia untuk melakukan aktiviti yang lain. Okey, seterusnya kita akan terus kepada pergerakan asas dalam gimnastik itu. Kita ada 6 pergerakan asas gimnastik. Yang pertama dia ialah mendarat. Kenapa mendarat itu yang pertama? Kerana mendarat itu adalah faktor keselamatan. Macam mana kita nak mendarat ataupun dismount dalam bahasa Inggerisnya. Setiap pergerakan kita, contohnya kita berlari, kita akan berhenti berlari. Bila kita melompat, kita akan berhenti melompat. Yang dalam pergerakan mendarat ini ada beberapa kaedah mendarat. Yang pertamanya kita akan mendarat dengan 2 kaki dulu. Boleh tak mendarat dengan satu kaki? Boleh kan, tapi dia faktor keselamatannya akan menyebabkan kecederaan kepada otot. Jadi untuk keselamatan kita mendarat dengan 2 kaki. Kaki jangan dirapatkan. Kaki mesti dibuka sedikit. Kaki ini, kedudukan kaki. Kemudian tangan itu didepakan di hadapan dan bengkokkan sedikit lutut. Tapak kaki mesti berada rata dengan permukaan bawah. Okey.
Saya ulang keadaan macam ini. Mata mesti pandang ke hadapan untuk mengelakkan kita berguling. Kalau kita pandang ke bawah, secara automatik kita akan jatuh ke depan. Itu kalau kita pandang ke hadapan, straight, lurus ke hadapan, keselamatan itu kita tidak akan bergerak. Kita akan berada dalam kedudukan yang statik. Itu mendarat dengan 2 kaki. Okey. Contoh mendarat dengan 2 kaki. Saya melompat sedikit, kemudian saya akan mendarat. Okey. Mata pandang ke hadapan, jangan pandang bawah. Kerana bila pandang bawah, secara automatik kita akan jatuh ke hadapan, berguling ke hadapan. Waktu keselamatan. Okey, kita akan lakukan itu. Cara kaedah mendarat, ikut cara saya ya. Hayun, naik ke atas, kemudian jatuh, bengkokkan kaki sedikit di hadapan. Mata mesti pandang ke hadapan. Okey, itulah aktiviti utama mendarat dengan 2 kaki. Nanti selepas ini kita akan belajar yang kedua. Okey, kita akan buat dengan Cikgu Fauzi bagaimana kita nak melatih ataupun kita nak buat pelakuan mendarat itu tadi dengan 2 kaki. Cikgu Fauzi, cuba tunjukkan contoh, saya tengok dulu macam mana. Angkat tangan, hayun dari ke belakang. Mendarat, pandang ke hadapan, lutut bengkok sedikit. Lagi sekali, Cikgu Fauzi. Okey, dalam melakukan ini, faktor keselamatan tadi ialah jangan jatuh ke lantai itu dengan keadaan lutut ditegakkan. Kerana itu faktor keselamatannya kena bengkokkan sedikit untuk menyerap hentakan kedua berat badan itu ke lantai. Lagi sekali Cikgu Fauzi. Okey. Lagi sekali. Cantik. Okey. Dalam mendarat ini ada 2. Tadi kita dah belajar 1. Kita cara mendarat yang kedua iaitu mendarat menggunakan tangan. Mendarat menggunakan tangan. Latihannya macam mana ya? Duduk secara melutut. Melutut dalam kiraan tangan di atas. Sisi ke depan, letakkan tangan, dibengkokkan siku. Okey. Cara kita menyerap hentakan itu ialah dengan berbelah tangan, tapak tangan dan juga siku. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi sekali, angkat tangan ke sisi ke depan. Kenakan bahagian hujung jari, tapak tangan dan siku. Atas, sisi dan depan. Okey, itu sahaja.
Okey. Mendarat menggunakan tangan. Okey, mulakan dengan angkat ke atas. Depakan tangan dan jatuh ke hadapan secara perlahan. Berbola tangan, tapak tangan dan juga siku. 1, 2, 3. Semula. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Okey, naik balik. Okey. Jadi perhatian dia, keselamatannya ialah kita menyerapkan pergerakan kita itu dengan menggunakan siku kita dan juga kedua tapak tangan kita. Ingat, ujung jari, berbola dan juga siku. Okey, untuk mendapatkan satu kepelbagaian dalam perlakuan persembahan itu, untuk jadikan satu persembahan, dengan mendarat saja kita boleh menggunakan pelbagai kaedah mendarat, iaitu pergerakan tangan dan kedudukan. Yang pertama, kita akan bergerak 90 darjah ke kanan dalam persembahan. Menghadap ke kanan. Kalau ada ke hadapan, begini pun boleh. Apabila pergerakan yang pelbagai itu akan membentuk satu persembahan. Asasnya tadi mendarat dengan kedua belah kaki. Okey, dalam kita mempelbagaikan kepelbagaian perlakuan dalam mendarat itu untuk membentuk satu persembahan, kita boleh menggunakan mendarat itu membentuk satu formasi persembahan secara beramai-ramai. Okey, ready? Itu adalah contoh penggabungan kepelbagaian persembahan mendarat menggunakan kedua kaki untuk membentuk satu persembahan. Okey, setelah kita melakukan segala aktiviti tadi, antara faktor keselamatan kita dalam mendarat ini adalah keselamatan yang pertama. Mendarat, bukaan kaki kita jarakkan sedikit kerana kita mengikut hukum fizik. Luas tapak akan menentukan kestabilan. Lagi besar tapak, lagi stabil. Kemudian, pastikan juga ketika mendarat itu, mulakan dengan hujung jari, keseluruhan tapak kaki dan bengkokkan sedikit bahagian lutut untuk menyerap daya badan kita apabila kita melakukan perlakuan mendarat itu. Begitu juga dengan mendarat yang kedua, mengharapkan tangan, hujung jari, tapak tangan keseluruhannya dan bengkokkan sedikit siku untuk mendapatkan penyerapan hentakan yang lebih baik.
Okey, setelah kita melakukan segala aktiviti tadi, pergerakan kita sangat aktif dan telah menggunakan seluruh otot kita melakukan pergerakan mendarat tadi, kita akan menyejukkan badan kita dengan dalam bahasa Inggeris dia panggil cooling down. Okey, menyejukkan badan. Kita akan mulakan dengan regangan pasif. Tangan kedudukan begini, tekan ke bawah dalam kiraan 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian ke atas. 1, 2, 3, 4. Dan ke belakang. 1, 2, 3, 4. Seterusnya, buka kaki sedikit. Tundukkan badan ke sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita akan duduk. Lunjukkan kaki ke hadapan. Tolak kaki ke depan. 1, 2, 3, 4. Tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4. Lagi sekali ke hadapan. 1, 2, 3, 4. Dan sekali lagi 1, 2, 3, 4. Buka sedikit kaki untuk meregangkan otot-otot di sebelah sisi ini. Pegang kaki sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. 1 sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Dan letakkan tangan di bawah belakang. Tegakkan badan ke hadapan dan tolak semaksimal yang boleh. 1, 2, 3, 4. Dan rapatkan kaki semula. Tarik nafas dan lepaskan. Itu saja. Selesai episod pertama untuk Gimnas Radar. Memang sangat berbeza. Memang
juga sikit mencabar buat mereka yang baru ingin belajar berkenaan dengan jimnastik. Cikgu, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Mungkin untuk episod pertama ni, kalau boleh cikgu kongsikan berkaitan dengan objektif pembelajarannya, silakan. Okey, dalam hari ini kita selesai melakukan aktiviti tadi, iaitu kita melakukan aktiviti yang pertama dalam sukan gimnastik rada ini, itu asas gimnastik mendarat dan juga mendarat menggunakan kaki dan juga mendarat menggunakan tangan. Faktor keselamatannya, kerana mendarat itu menekankan tentang faktor keselamatan. Apa juga aktiviti kita lakukan, apa saja sukan kita mainkan, faktor keselamatan nombor satu ialah kita boleh berdiri dalam keadaan yang betul semula untuk mengelakkan kerosakan kualiti tisu badan kita dan juga kecederaan yang lebih teruk. Ya. Cikgu, kalau bolehlah nak dikongsikan kepentingan gimnas rada ini dalam sinonim dengan aplikasi kehidupan seharian ni, cikgu. Apa yang boleh cikgu kongsikan juga buat murid-murid di rumah? Okey, gimnas rada ini adalah satu pergerakan harian kita sebenarnya. Begitu juga gimnastik adalah pergerakan harian kita. Apa juga kita lakukan itu adalah pergerakan. Cuma kalau kita bentukkan pergerakan kita harian kita ini dalam satu bentuk yang sama, dia akan jadi satu persembahan. Jadi satu persembahan mungkin diiringi dengan muzik untuk dapatkan emosinya. Simboliknya. Baru dia ada persembahannya itu panggil gimnas rada. Baik, faham cikgu. Terima kasih banyak. Sama. Kita ada lagi 7 episod nak bersama-sama ni. Okey. Simpan sikit berkenaan dengan kemahiran sukan gimnas rada ni. Terima kasih juga Cikgu Fauzi dan juga Cikgu Zamri sudah bersama dengan kita untuk episod pertama ni. Mereka akan terus bersama dengan kita untuk kemahiran sukan gimnas rada. Cikgu, seperti biasa, dalam kemahiran sukan ni kena tinggalkan dengan kata-kata semangat buat mereka yang menonton ni. Apa kata-kata semangat daripada cikgu untuk mereka? Gimnastik untuk semua. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM